Okey, Sarah kata OP dia nak ambil OA pergi AP. OA, mana dia? OA pergi AP. Alright, so boleh? Kita ambil sekarang. OA, jalan yang dia ambil adalah ini. O pergi A, kemudian A pergi P. Dapatlah OP sana. Okay, mula dengan O. So kita buat yang itu. OA adalah, tulis dulu. Jangan gupa-gapa, tambah AP. So OA kamu dah nampak 10X. Kemudian AP. Sini AP pun sama tadi macam cerita sebelah ni. Dia selari dengan OC kan. Kalau selari sini OC 6Y. Sini ada 3 bahagian 6 bahagi 3. Okey, 6 bahagi 3 maksudnya sini 2Y. 1 bahagian 2Y. Yang atas tu berapa? 4Y. Masukkan semua dalam gambar rajah tu, tak apa. So 10X tambah 2Y. Dan simple aja. So dapat dah OP. Alright, next. AQ. Kita dah dapat ni. AQ pula. Okay, AQ jalan mana nak ambil? Ini AQ kamu. Ambil yang dah ada lengkap kelas. Eva, ambil mana Eva? A pergi Q. On je mic, bercakap terus. Lagi senang. Eva? A pergi O. AQ. O pergi AQ. A pergi O. O pergi C. O pergi C. Dan CQ. Okey, boleh. Tak ada masalah. Ini yang kawan kamu buat. A pergi O tambah O pergi C tambah C pergi Q. Okey, boleh sebab semua ada kat situ. Ataupun kamu boleh ambil A pergi B tambah B pergi Q kan? Nampak tak? A pergi B dah ada 6, B pergi Q negatif 6. Okey, apa-apa pun boleh ganti yang mana-mana satu. Katakan cikgu ambil Eva tadi. A pergi O negatif 10X, tukar arah sebab ini O pergi A. Kita nak A pergi O negatif 10X. Tambah 6Y, kemudian arah yang sama C pergi Q tambah 4X. So jawapan mesti sama dengan sebelah sini. Okey, tak ada masalah. Negatif 6X, negatif 6X tambah 6Y. Okey, 4 markah banyak tu. Pendek je. Markah dia akan award macam ni. Kamu guna ini pun dah ada markah ni. Kamu guna ini atau ini, kamu tulis dulu, belum ganti. Tulis, sebab tu cikgu suruh tulis. Dalam vektor kena tulis. Bukan markah bermula dengan gantian, markah bermula dengan tulis. Kemudian ganti jawapan. Banyak sangat ni 4. Okey, atas ni tulis dan jawapan. Okey, sebab tu dalam vektor kena tulis. Tulis dulu sebelum ganti. Okey, ada soalan ke? 4 markah, pastikan semua orang dapat grab markah ni. Okay, soalan B. Menggunakan AR sama dengan HAQ. Ni dia beri macam ni, kita ambil dan ikut sahaja, ganti. Itu tips dia. Ambil balik dan ikut. Ikut tu maksudnya ganti apa sahaja yang diberi. Jangan tengok situ, oh ni nak cari nilai H, nak cari nilai K ni mesti susah. No, kamu buat dulu. Okay, ambil sikit-sikit markah yang di atas. Jangan tinggal kosong terus. Ambil AR sama dengan HAQ. Okay, tak apalah. Dia kata dengan keadaan H dan K adalah pemalas, cari nilai. Okay, soalan cari nilai ni memang panjang. Kadang-kadang bukan 4 markah ni, dia 5 markah. Okay, tak apa. Walaupun panjang, kamu ambil dan ikut. Tolong buat itu. AR sama dengan HAQ. Apa ada boleh masuk-masuk. Okey, tadi AQ kita dah buat. Nampak tak, ini AQ kita gantilah. Negatif 6X tambah 6Y. Ganti masuk. Sama dengan
H negatif 6X tambah 6Y. Ikut dia, buat apa yang boleh. So, vektor X, okay, vektornya adalah X. So, kita darab ke dalam, dia akan jadi negatif 6HX. Vektor letak belakang. Simbol vektor letak belakang. 6 darab H tambah 6HY. Okay, simbol vektor tu letak belakang. Right. Siap satu. Satu lagi kita ambil dan ikut. OR. OR sama dengan KOP. Okey. OP tadi berapa? Ada tak buat? Buat tak OP tadi? Ada juga buat. Ni OP. Biasanya macam ni. Dia akan ada kaitan dengan soalan yang atas. Okey, 10X tambah 2Y. K dengan OP adalah 10X tambah 2Y. Okey, sama juga. K adalah pemalar, darab saja. 10KX tambah 2KY. Darab ke dalam. Okey, sekurang-kurangnya kamu dah ada markah kat sini. 1 atau 2 markah. Okey? Boleh tak? Baik, sekarang ada soalan sampai sini tak? Senang aja kan sampai sini. Okey, sekarang kita nak mencari nilai H dan nilai K. Biasanya kaedah apa yang kita guna untuk cari nilai H dan nilai K ni? Waili, kita akan guna kaedah apa? Mencari nilai H dan K. Waili, are you there? Kita guna kaedah. Dulu saya guna penggantian. Saya guna penggantian. Bukan. Bandingkan nilai X dan Y. Okay, good. Bandingkan nilai X dan Y. Sekejap, kenapa cikgu punya ni slow bunyi dia. Bandingkan nilai X dan Y. Okay, kita akan guna kaedah pembandingan. Jadi nak banding, kena banding perkara yang sama. Vektor yang sama dulu kita nak kena banding. Baik, kita nak banding vektor yang sama. Sekarang kita ada sini vektor AR. Sini vektor OR. Tak boleh banding lagi. Tadi Welly kata kita akan guna kaedah banding. Memang itu sahaja cara dia. Okey, memang ini sahaja. Banding X dan Y. Tak ada cara lain lagi. Jadi kalau kita nak banding, kita kena ada dua vektor yang sama baru boleh banding. Okey, kita nak banding mesti dua vektor sama. Okey, cikgu dah pernah ajar. Jadi kat sini AR, bawah ini OR. Tak sama lagi untuk kita banding X dia dengan atas bawah, Y-nya dengan atas bawah. Tak sama lagi. So kita kena create lah satu lagi sendiri. Cari AR ke, cari OR ke, tak kisah. Baik, kamu boleh cari apa kat situ? Kamu boleh cari apa? Nak banding tu. Cepat. Kamu nak create apa? Nak create AR ke? Nak create OR satu lagi ke supaya kamu boleh banding? Bila kamu nak create yang tambahan tu, mestilah kalau contohnya kamu nak create AR yang satu lagi. Dalam AR yang kamu create itu kena ada, inilah, kena ada guna OR. OA tambah OR tambah RA. Willy guna itu. So kita akan banding apa nanti? Kita akan banding OR. Alright. Cikgu guna Welly punya kaedah Cikgu guna cara itu. Buat di sebelah lah. Alright. OA sama dengan OR tambah RA. Mungkin ada yang kata dia guna yang lain, boleh tak? Tak ada masalah, boleh. Mungkin kamu nak guna AR sama dengan AO tambah OR. Asalkan rotation tu mesti betul. Mula dengan A, berakhir dengan R. Mula dengan A, berakhir dengan R. So ini bersambung titik. Okay, boleh. Bila kita guna AR sama dengan AO tambah OR, kamu akan dapat ni guna OR. Mesti guna K tu. Nak guna K, kena guna OR. So dalam ni, kalau kita dah dapat create yang ini, dah ada dua yang sama untuk dibanding kan. Kalau sini Welly buat OA sama dengan OR tambah RA, sama juga. Sama kan? Jadi OR yang Welly buat ni sama dengan OA tolak RA. Okey. Ini sama dengan OA tambah AR. Tukar arah dia. Ini sama je macam cikgu buat tadi.
Okey? Orang lain boleh faham ke? Boleh ke? Ada soalan tak? Kita sekarang ni nak cari satu lagi vektor untuk kita banding. Vektor sama ada nak buat vektor AR ataupun OR untuk kita banding. Okey ya? Ni AR kot. Alright. Jadi sekarang OR. Wendy guna OR kat situ. Alright. So kita ambil OR ni. Dalam OR yang kita akan ganti ni akan ada AR. Okay. AR. Jadi OA kita apa tadi? OA kita apa? O pergi A. Berapakah? Kamu tengoklah gambar. Cikgu nak tolak-tolak. O pergi A 10X. Masukkan 10X. A pergi R. Kita akan ambil ini. Kita mesti nak kena guna ini. Masuk. Okay. Tolak 6HX tambah 6HY. Okay. Itu AR kita. So, kita dapat OR satu lagi. Dalam itu ada sebutan X, H dan Y. Kemudian kita ada OR satu lagi di sini. Ini kita ada OR sini, kita ada OR yang kita baru create. So dua-duanya vektor yang sama iaitu vektor OR. Di sini dalam sebutan K dan X dan Y. Jadi ini yang kita boleh bandingkan. Itu maksudnya banding. Okay, banding OR. X dan Y dalam OR. Jadi kita tengok dua-dua ni kelas. Yang ini dan ini. Dua-dua OR tu. Bandingkan X dia. Okay, bila kita bandingkan X sebelah sini adalah 10K. Sebutan X di sebelah sini adalah 10 tolak 6H. So kita bandingkan itu 10K untuk OR yang pertama sama dengan 10 tolak 6H untuk yang kedua punya OR. Okay, hanya yang sama je boleh banding. Alright. Jadi tak boleh selesai lagi. Ada dua pemboleh ubah kat sana. So biarkan ini persamaan yang pertama. Kita ambil bandingkan Y pula. Okay, bila kita bandingkan Y, di sini Y adalah 2K. Di sebelah kanan Y adalah 6H. So kita buat 2K sama dengan 6H. Y tu tak payahlah ambil sebab kita nak banding je. Sama juga sini X yang ambil lagi. Sini pun tak boleh selesai tapi kita permudahkan. Kita tahu mesti guna persamaan serentak. 6 bahagi 2, 3H. Okey, ni yang kedua. Kita ada K sama dengan 3H. Kita masuklah dalam ini. Okey, ganti K sama dengan 3H dalam persamaan 1. Jadi 10 darab 3H sama dengan 10 tolak 6H. Ni 10 tolak 3, 30. 30 tolak 6, 30 tambah 6, 36. H sama dengan 10. So H sama dengan berapa tu? 10 bahagi 36 berapa kelas? 5/18. Okey, 5/18. Okey, Lian Ji, Welly, dia dapatlah tu. Bagus. Okey, next kita gantilah ke sini. Gantikan ke sini. Okey, sama dengan 3 darab 5/18. So, potong-potong 6. So, dapatlah 5/6. Itu dapat K. Okey, Iva. Thank you. Dapat 5/6. Okey, ikut respon. Semua orang ada soalan? Ada soalan nak tanya? Jangan takut dengan soalan ni. Okey, cikgu dah beritahu tadi tipsnya. Apa sahaja yang diberi dalam soalan, kamu ambil dan ikut dia dulu. Itu step yang pertama, nak bagi kamu markah. Bila kamu ambil dan ikut dia, kalau soalan minta cari pemalar ni, tak ada cara lain, mesti guna banding dan beza. Bandingkan X, sebutan X, bandingkan sebutan Y. Kalau kita nak banding, kita perlu gunakan dua vektor yang sama. Okay, kena ambil dua vektor yang sama untuk kita banding. Kalau tak sama, tak boleh banding. Macam ni. Ada AR, ada OR. Dia tak bolehlah banding. AR dengan OR dia tak sama. Okay. Kena create satu lagi. Sama ada nak create AR yang baru ataupun OR yang baru.
Kalau create AR yang baru boleh guna kaedah yang biru ni yang cikgu tunjuk. AR yang baru sama dengan AO tambah OR. Gantilah AO, gantilah OR ini. OR kena ambil yang ini. Okey. Kena ambil yang diberi ada sebutan K. Itu kalau nak guna AR. Mungkin ada pelajar yang guna AR. Ada pelajar yang guna OR. Dia guna OR, mula-mula dah ambil ni. So dia create satu lagi OR. OR yang satu lagi mesti create dan guna AR yang ada kat atas. Sebab kita nak guna H. Ganti masuk sampailah kamu dapat OD. Sana dah ada dua sebutan, dua vektor OR. Vektor yang sama, cuma sebutan berbeza. Tak apa. Sekarang kita bandinglah. Okay. Banding. Dalam membanding kamu akan ada soalan persamaan. Kamu ada kaedah persamaan serentak. Mesti ada. Okay, dah buat persamaan serentak dapat nilai baik-baik. Yang simple tu masuk dalam yang complicated sikit. Selesaikan. Alright, soalan C. Jika AQ dipanjangkan ke satu titik S dengan keadaan AS sama dengan MAQ, OS sama dengan 10Y. Cikgu rasa cikgu kena stop sharing sekejap Sekejap. Cikgu nak kena share semua. Okay. Oh. Okey kelas yang ini. Tadi kan soalan dia kata nak panjangkan. Boleh ke cikgu gerak macam ni? Okey soalan ni. Okey, dia kata garisan AQ itu dipanjangkan. Yang ini. Garisan ini AQ ni dipanjangkan lagi. Sampai ke titik S. Okay, sampai ke titik S supaya A pergi S sama dengan M, A pergi Q. Okay, dia kata A pergi S bahagi A pergi Q adalah dalam nisbah A pergi S M per 1. Okay, cikgu tukar yang ini. Dan O pergi S adalah 10Y. Ini ada titik kat atas lah. O pergi S digaris, dipanjangkan. Saya ingat lagi. Susahnya. Okey. Kita panjangkan dia. Lantaklah dia saya ingat. Katakan itu adalah 10Y. O pergi S adalah 10Y. Kat sini O pergi C dah ada 6Y. Maksudnya bakinya di atas itu adalah 4Y lagi. 6 tambah 4, 10. So situlah titik S kita. Okey. Sekarang cari nilai M ni. Nisbah tu. Cari nilai nisbah. Okey. Berapa nilai nisbah kamu nampak kat situ? Boleh nampak tak? Kamu boleh create itu sebenarnya. Kamu boleh createkan AS dulu. Okey. Berapa dapat M? Ada yang dapat M tak? Cikgu tak nampak dah tu kamu kalau kamu type. Kamu tolong bersuara. Okey, berapa dapat M? No idea. Tak ada idea kat situ. Baik, sekarang kita akan guna kaedah inilah. Kita buat vektor AS. Okay, kita boleh buat vektor AS sama dengan AO tambah OS kan. Tengok cara kamu nampak macam manalah. So negatif 10X tambah 10Y. Okay, itu vektor AS. Dan kita tahu vektor AS itu adalah segaris dengan vektor AQ. So vektor AQ kita tadi ke atas, kita rasanya dah cari vektor AQ. Berapa vektor AQ yang ada? Tadi ke atas kan? 6Y tolak 6X. Okey. AS dengan AQ ini selari. Okey. Jadi AS sama dengan lambda AQ.
Ataupun itulah AS sama dengan MAQ. Lambda tu cikgu tak nak guna. Cikgu guna M terus. So kita boleh cari M tu nilai dia sekarang. Masukkan AS negatif 10X tambah 10Y. Kemudian sama dengan MAQ-nya adalah 6Y tolak 6X. Okey, banding aje lah. Banding tengok X dia dengan Y-nya. Okey, kita buat, katakan cikgu ambil X. Okey, cikgu akan ambil X. Negatif 10X sama dengan negatif 6MX. Darab ke dalam. Okey, banding tak payah tengok M. Cikgu pun dah lupa. Alright, so M sama dengan negatif 10 bahagi negatif 6. Berapa? Negatif 10 bahagi negatif 6? Oh, jangan type. Cikgu tak nampak tu. Okey, berapa? 5/3 Welly. Eva, 5/3. 5/3. Okey, thank you. Nampak kan? 2 markah je, tak panjang. Maksudnya kamu tengok kamu dah boleh create. Tak payah tunjuk satu-satu pun. Buat pendek je markah. Sini kamu dah boleh dapat 1 markah. Kemudian kamu banding dapat jawapan 1 markah. Alright. Boleh untuk soalan ni? Boleh Kita pergi soalan 17. Ada 14 orang dalam kelas. Good. Tak adalah sedih sangat tengok. Tadi macam mana semua orang hilang. Okay. Boleh ke cikgu buat macam ni? Kamu boleh nampak ke? Right. Next. Soalan 17. Rajah menunjukkan sebuah trapezium OPQR. RQ adalah selari dengan OP dan RQ sama dengan 2/3 OP. Alright. N adalah titik tengah OR. Ini dia kata duduk di tengah-tengah. Dan RP QN bersilang pada titik M. Okey, itu RP. Ini RP dan Q apa? RP mana dia? RP dan QN. Ini QN bersilang pada titik M. Oh, sebenarnya M tu duduk atas sikit lah. Okay, kita duduk kat sini. Kat sini M. Macam tu. Okay, diberi OP sama dengan 6A. Tadi cikgu dah pesan masukkan semua. Dia adalah vektor OP letak arah itu 6A. Kemudian O pergi R. O pergi R letak arah atas itu adalah 2B. Tadi dia kata N titik tengah. Kan? N adalah titik tengah. Kalau dia titik tengah maksudnya di bawah ini N berada di tengah-tengah, bawah ini B, atas tu pun B. Bahagi 2 kan? Itu maklumat yang terus kita boleh cerna masuk dalam gambar rajah. Ini nak bantu kita nanti banyak nanti nak bantu. Alright, lagi. PM sama dengan HPR, QM sama dengan KQN. Okey, nampak lagi pemala-pemala ni. Tak apa, biarkan dia. Kita terus, ni lagi satu. RQ. RQ nisbah OP sama dengan 2/3. Cikgu suka kamu tukar ni dalam bentuk pecahan. Nisbah ni kita tukar bentuk pecahan kiri kanan. So RQ 2 bahagian, OP 3 bahagian. R pergi Q 2 bahagian. Okey, atas tu 2. O pergi P tu ada 3 bahagian. So kalau 3 bahagian dah diwakili dengan 6A. Ini maklumat nak bantu lagi. 3 bahagian dah diwakili dengan 6A. Maksudnya 1 bahagian ini dah ambil berapa? Cepat, 1 bahagian dah ambil berapa? 2 apa Sarah? 2 apa? 2A. 2A. Kalau bawah tu 2A, yang atas ni berapa? RQ. 1 bahagian di bawah adalah 2A. Atas ni berapa vektornya? Kita tak nampak. Okey, 4A. Itulah guna dia. 4A. Okey, situ tadi 2 bahagian. So vektornya adalah 4A. Alright, sekarang kita tengok soalan A. Saya rasa dah habis kita tengok tadi. Soalan A, ungkapkan NQ. NQ dalam sebutan A dan B. Okey, jalan mana kamu nak ambil? Jalan mana? N, Welly kata NR tambah RQ. NQ and
R tambah RQ. Okay, good. Nampak situ. NR kita dah ada B, RQ kita dah ada A, 4A. Alright. Orang lain pun sama kan? Ini soalan yang mudah. Untuk soalan yang pertama, 2 markah, 3 markah. Soalan mudah aja. Ganti masuk. Tengok vektor yang sesuai, ganti masuk. Okay, NR kita dah buat tadi. B tambah 4A untuk RQ. Arah pun tak payah tukar. Okay, good. Kita akan dapat 2 markah kat situ. Yang pertama tulis. Cikgu dah cakap vektor kena tulis. Belum ganti pun dah ada markah. Itu untuk kes soalan vektor. Jawapan. Okay, kaedah. Jawapan. Okay, next. Ungkapkan PM dalam sebutan H, A dan B. PM dia nak. Okay, B1. Dia nak PM. Okay, kita tengok laluan dia. Mana boleh ambil? PM. Okay, cepat. Kita ambil mana PM? PM sama dengan HPR. Oh, situ dia ada bagi kan? PM sama dengan HPR. Kita tulis dulu. Okay, kemudian dia nak dalam sebutan H, A dan B. H dah ada. PR tu yang kita kena ganti. Okay, H. PR laluan dia mana? PR yang kita cari laluan. PM dah bagi, kita ambil dan ganti masuk. Okay, PR ambil mana? Cuanteng, PR, PO tambah OR. Really, PR, PO tambah OR. Orang lain nampak ke? PR, P pergi R. Ambil yang mana ada maklumat. Jalan yang ada nama. Jalan ada nama. Ini juga tak ada nama lah. PO tambah OR. Ini negatif 6A tukar arah. OR adalah 2B. Pandai pun. So, tulis dulu sebelum ganti. PO tambah OR. Okay. Kemudian kita gantilah negatif 6A tambah 2B. Sama dengan H negatif 6A tambah 2B. Okey, siap. Untuk yang pertama ada buka kurungan ni. Negatif 6HA tambah 2HB. Okey, selesai. Jawapan kita untuk B1. Untuk B2. Sekejap cikgu nak snip dia sikit. Besar tak nampak. Alright. Okay, next. Untuk soalan 2, B2. B2. K, A dan B. Nak cari PM juga. Dia nak dua yang sama. Nak cari PM dalam sebutan K, A dan B. Jadi PM boleh ambil laluan mana? PQ tambah QM. Okay. PQ tambah QM. Cikgu tak nampak kamu punya teks sebenarnya. Kamu punya chat tu hilang. So PM, PQ, kita tengok ini P, mana P cikgu? Ini P pergi M sama dengan PQ tambah QM. So kita akan guna QM di sana baru ada sebutan K. So bila kita nak create itu kita kena guna K sebab dia nak dalam sebutan K. So caranya kita ambil PQ tambah QM. So kita buat PQ tambah QM. So PQ ada tak? Kita dah buat belum PQ? P pergi Q. Berapa P pergi Q? Kita dah ada buat belum? Ada tak soalan di atas tu PQ? Belum belum lagi. Okay, sekarang kita cari PQ. PQ sama dengan 2B. Ni PQ kita ambil di sebelah sini je. Ni. Tengok sebelah sini untuk PQ. Jadi boleh ambil PO tambah OR tambah RQ. Boleh? PO tambah OR adalah negatif 6A tambah 2B. Cikgu dari sinilah PQ sama dengan
Cikgu tulis PO tambah OR. Kalau yang nampak yang ni RQ. Itu PQ. Tambah QM. QM nanti kita ganti saja yang atas tu dah bagi. So itu negatif 6A. Tulis apalah perlahan buat. Negatif 6A tambah 2B tambah 4A. Tu panjang untuk PQ. Kedah kira cikgu tak perasan tadi. Dan QN kita ambil itu KQN. Okay. KQN. Alright. Sini negatif 6A tambah 4A. Okay. Negatif 2A tambah 2B. Betul ke? Kalau ada salah tolong betulkan. Takut nanti cikgu terlajak jauh. Okay. K. QN. QN tadi soalan yang atas kita dah cari NQ. So kalau QN terbalikkan saja. Darabkan dengan negatif B tolak 4A. Okay, kita dah cari di soalan atas ni. Itu QN nampak ke? Itu QN. Sekarang kita ambil tu, kita terbalikkan saja. Okay, ini kita selesaikan lagi. Negatif 2A tambah 2B tolak KB tolak 4KA. Tolong semak, cikgu takut cikgu ada buat mistake nanti. Right, sekarang soalan kata kita dah ada dalam sebutan. Kalau nak susun lagi pun boleh. Sebutan A dengan A kumpulkan. Ada ni negatif 2A tolak 4KA kan. Jadi bila kita kumpulkan negatif 2 tolak 4K. Itu untuk sebutan A. Kumpulkan yang negatif 2 dengan negatif 4K. Kemudian untuk B, 2 tolak K. Letakkan dalam kurungan. Tambah 2 tolak K. Itu untuk sebutan B. Siap. Kat situ. Kemudian nampak dia offer banyak markah. Seterusnya cari nilai H dan nilai K. Okey, kaedah apa tadi? Ingat lagi tak? Ini dah mudah dah sebab kamu dah agak payah kat atas. Banding, Welly kata. Orang lain boleh ikut tak ni? Sarah boleh ikut? Syahira? Eva? Bunyi? Cuanteng boleh? Siapa lagi? Zichen? Zihao boleh ikut tak? Boleh. Alright. Sekarang kita tak ada cara lain. Tadi cikgu dah kata kalau nak cari H dan K kita kena guna kaedah banding sahaja. Banding X dan banding dia punya Y. Kalau nak banding mesti dua vektor yang sama boleh banding. Dua vektor yang sama. So vektor apa yang sama kat situ? Vektor apa yang sama? Ada ke dua vektor yang sama kita nak banding? Vektor AB. Vektor PM. PM di atas, PM di bawah. Okey. Dua-dua vektor ni sama. Sebab nama vektor tu adalah vektor P pergi M. Jadi inilah yang sama yang kita nak bandingkan. Okey, bandingkan dia punya X dan Y dia. Okey, jadi ini dia PM, vektor dia. Ini PM yang kedua vektornya. So kita banding X dulu. X di atas, A. Bukan X, okey A dan B. Bandingkan A dia dulu. A di sini adalah negatif 6H. Okey, untuk yang pertama. A untuk yang kedua adalah negatif 2 tolak 4K. So negatif 6H sama dengan negatif 2 tolak 4K. K tu persamaan tak boleh selesai sebab ada dua pun boleh ubah. Okey, sebab dia ada tanda sama dengan, kamu boleh kecilkan kalau kamu nampak kamu nak kecilkan. Dia akan bantu mudahkan kerja kita lagi. So ini negatif 3H sama dengan negatif 1 tolak 2K. Boleh kecilkan. Asalkan ada tanda sama dengan ni kiri kanan. Maksudnya semua kita bahagi dengan 2. Okey, ini persamaan. Yang pertama kita banding, tak boleh selesai lagi. Okey, yang kedua kita bandingkan dia punya B pula. Bandingkan B. Cikgu nak banding kat sini. Okey. B kita adalah situ. Yang pertama punya PM, B-nya adalah 2H.
Yang kedua punya PMB adalah 2 tolak K. Okey, kita bandingkan itu. 2H sama dengan yang kedua punya 2 tolak K. Okey, pun tak selesai juga. Kita cuma boleh buat gantianlah nanti. Gantikan K sama dengan 2 tolak 2H. Jadi ini kita ambil sebagai persamaan yang kedua. Okey, kita akan ganti masuk dalam persamaan yang satu. Cikgu tukar warna lain lah pula. Nampak confused dah. Okey, ganti yang kedua dalam persamaan satu. So, frame dia adalah persamaan satu. Kita ambil negatif 3H sama dengan negatif 1 tolak 2. Tolong semak untuk cikgu juga. 2 tolak 2H. Okey, negatif 3H sama dengan negatif 1 tolak 4H kan? Tambah, kan? Tolak 4. Okey, tambah 4H. Alright. Kemudian H dengan H ni kita kumpulkan dia. Negatif 7H, negatif 3H tolak 4H, negatif 7H sama dengan itu negatif 1 tolak 4, negatif 5. So H sama dengan berapa? Ini bukan vektor rupanya. Okey, bukan. H sama dengan berapa? Negatif 5 bahagi negatif 7, Welly kata 5/7. Okey, 5/7. Okey, dah dapat H 5/7, ganti kat sini pula. Ganti H sama dengan 5/7. Sebab tu cikgu buat kiri, kanan. Sebab nanti siap belah ni, ganti belah sini. Ataupun ganti di sini, siapkan sebelah sana. Tujuan dia. Okey, K sama dengan 2 tolak 2 darab H kita 5/7. So berapa dapat? Negatif 10. Negatif 10, 2 kali 7, 14. 4/7. Okey. 4/7. Negatif ke positif? Positif 2 kali 7, 14. Positif. Okey. So 4/7 positif, betul. Boleh kelas? Tekan kalkulator baik-baik Sampai sini ada soalan tak? Sampai sini boleh? Boleh, okey? Right, kita pergi soalan seterusnya, soalan 18. Cikgu buat agak slow yang dah dapat tu jangan bosan pula. Kita nak bantu kawan-kawan juga yang lain. Cikgu tahu ada yang dah dapat laju ni, cikgu slownya dia kata. Cikgu nak bantu yang lain juga. Okey, sabar Soalan 18. Rajah menunjukkan sebuah segitiga AOB, garis lurus OM bersilang dengan garis lurus BL pada N. Okey, itu dia bagi gambar rajah. Kemudian diberi bahawa, okey itu yang kita nak kena ganti sekarang. OA sama dengan 3OL, so kita tukar OA per OL sama dengan 3, maksudnya bawah tak ada apa 1. Okey, kita nampak O pergi A 3 bahagian, O pergi L 1 bahagian. Sini maksudnya ada lagi berapa bahagian? L pergi A. Nah ni kena tafsir betul-betul. O pergi L semua 3. O sampai L. O sampai A. O sampai L dah 1, L pergi A berapa? 3 ke? 2. Sarah, 2. Bagus Sarah. Bagus Welly, 2 lagi. Sebab semuanya 3. Sebab ni penting ni, tengok baik-baik. O pergi L. And then AB sama dengan 2 AM. Maksud cikgu akan tukar lagi. AB per AM sama dengan 2 nisbah 1. AB 2 bahagian. AM 1 bahagian. Maksudnya M itu adalah titik tengah dia. Okay, titik tengah. 1, 1 nisbahnya. And then OB sama dengan OA sama dengan 12X. O pergi A, semua ini adalah 12X. So kalau ada 3 bahagian, cikgu suka buat ini dulu kelas. Cikgu suka buat bahagikan siap-siap. Itu nak bantu nanti. Kalau semua ni 12, satu bahagian berapa? Cepat. Satu bahagian berapa?
12 ada semua 3 bahagian. So satu bahagian 4 apa? Sini 4 apa? 4x. Arah yang sama O pergi L adalah 4x. So yang atas ini bakinya untuk dapat 12, 4 darab 2, 8x. Arah kena sama, okay? Cikgu suka buat itu dulu. Kemudian OB sama dengan 8y. O pergi B sama dengan 8y. Kita letak. Okey, letak arah, jangan lupa itu adalah vektor. Baik, sekarang ni soalan 3 markah, pastikan semua orang dapat. Jangan tinggal soalan ni. Jangan salah pun soalan ni. Buat satu-satu, ingat apa yang cikgu pesan, tulis dulu baru ganti. Vektor kena tulis dulu. Okey, A1 nak cari BL. Okey, kita akan cari BL. Ikut laluan mana? BL. BO tambah OL. Okay, thank you Sarah. Kita ambil yang itu. BO tambah OL. Kamu tulis ni. Okay. Kemudian ganti masuk BO. Berapa BO? Cepat-cepat. Berapa BO? Sarah, negatif 8Y. Okay, good. Maksudnya kamu dah tahulah tolak tu tukar negatif. Cukup. Negatif 8y. OL kita ambil arah yang sama 4x. Okey. Siap. Satu soalan mesti dah ada markah punya dalam tangan. Kemudian soalan yang kedua, cari O pergi M. Okey, O pergi M. Laluan mana kita akan ambil? Pun ada lengkap. O pergi M. Ni kita nak pergi O pergi M. Atas tu. So jalan mana kita akan ambil? Mula dengan O, Welly kata dia nak pergi OB dulu kemudian pergi BM. Okey, boleh? Ada lain jalan tak? Kita boleh ambil O pergi A tambah A pergi M. Okey. So kita ambil yang Welly punya jalan tu Orang lain pun cikgu rasa sama. OB tambah BM. Okey. OB terus boleh ganti, arahnya pun sama. Terus ganti vektor dia 8y. B pergi M. Okey, B pergi M ni tak ada lagi. Tapi kita tahu B pergi M adalah satu bahagian daripada semua bahagian B pergi A. Okey, maksudnya dia adalah separuh jalan 1/2 daripada B pergi A. Okey, ini kamu kena tahu buat. Okey. Tu kena tahu buatlah. BM adalah satu daripada dua bahagian, setengah bahagian daripada B pergi A. Ini B, mesti mula dengan B juga. Kalau di atas mula dengan B, yang bawah pun mesti mula dengan B. Sebab ini vektor, ada arah nanti. So kita buat sekarang, gantian lagi 8Y, biarkan dulu, tambah 1/2. Okey, B pergi A. Kita belum cari. So B pergi A. Boleh ambil BO tambah OA. Okey? Kita boleh ambil, tak apa, tulis dulu. Cikgu buat perlahan bagi semua orang nampak. Okey, BA boleh ambil BO tambah OA sebab ada nilai kat atas tu. B pergi O adalah negatif 8Y. O pergi A adalah 12X. Sekarang baru kita ganti lagi. Panjanglah sebab cikgu tunjuk satu-satu kan. 1/2. Apa tadi? BO? Negatif 8Y. Okey, negatif 8Y tambah OA adalah 12 semua. Arah yang sama dah. Okey, 12X. Berapa dapat? Berapa ke? Cuba bagi cikgu jawapan. 4Y tambah 6X. Apa dia dapat? Sama tak ni? So 6X tambah 2Y. Ini ke kamu dapat? Mana datang? 6X 4Y. Sorry, 6X 4Y. Okey, Billing, terima kasih. 6X 4Y. So okey, semua orang dapat. Atas ni akan award kamu 1 markah. Cikgu dah pesan soalan ni mesti cuba. Ini terus jawapan. Ini ada gantian kat sini lah. Dari 1 dan sini. Yang 1.
Okay, 3 markah. Ini pendek tapi markah panjang juga tapi markah dia 3. Dia boleh bagi 4 kat situ sebenarnya. Okay, boleh kita sambung soalan B. Sekali lagi. Cari nilai H dan K. Ini soalan banding. Okay, kita jumpa soalan ni mesti ingat. Ini kena banding. Tapi sebelum banding tu kita tengok yang atas tu salin dan ikut. Vektor dia akan bermain soalan macam ni je. Salin, ikut, lepas tu kita cubalah banding. Cuba banding. Okay, sini ON, sini ON. Dah senang nak banding. Kalau dah biasa buat, oh ni tak payah nak create yang sendiri lagi dah. Ni dah bagi ON, sini pun dah bagi ON. Tak payah buat lain. Ambil yang itu je banding. Kan dah sama kan? Okay, kita ikut. Okay, yang pertama. ON sama dengan HOM. Dia kata salin dan ikut dia. Ikut maksudnya ganti. Kalau ada OM tu ganti. OM apa tadi? Dah cari belum? OM dah cari di soalan A2. 6X tambah tadi kan? Nak cari ke atas. Okey, 6X tambah 4Y. Okey. Ganti masuk 6X tambah 4Y. Okey, darab ke dalam. Vektornya adalah X, so letak belakang. 6HX tambah 4HY. Alright, siap. Satu, ganti. Kita ambil yang kedua pula. ON yang kedua sama dengan OL tambah KLB. Cikgu kata salin dan ikut dia. Ikut gantilah. Okey, ON, OL tambah KLB. OL ada tak? Cikgu dah perlukan gambar rajah tu. Nanti nak bergerak-gerak susah. Sekejap ya, kita ambil gambar rajah dia. 4X Iba kata. Thank you. Dah ada respon. Ramai dah jawab. 4X ke 4X? Sorry ya. Cikgu ni terkekial sikit. Alright. Itu dia. Jadi O pergi L tadi. Ada kat situ baru senang tengok. Itu adalah 4X. Terima kasih untuk respon. Tambah KLB. KL pergi B. Kita mau sekarang. Kita dah cari ke belum L pergi B? Kalau di atas kita ada cari tak? L pergi B berapa? 2M. BL. Kita ada BL. See? Soalan atas tadi kita dah cari BL iaitu negatif 8. Okey, Lian J dah bagi jawapan. Terima kasih. BL negatif 8Y tambah 4X. So kalau kita nak LB, kelas kita kena tukarlah 8Y tolak 4X. Sebab kita kena tukar arah dia. Kena tukar tanda. Okey. So kita akan buat dia ke bawah balik. Alamak, apa kata jawapan? Apa tadi? Cikgu tengok Lian Cik punya lah. 8Y tolak 4X. Okey, kat situ kan. 8Y tolak 4X. Alright, so kita dapat. Selesaikan dia. Darab ke dalam 8KY tolak 4KX. Okey. Jadi kumpulkan sebutan X, sebutan Y. Jadi sebutan X kat situ ada 4 dengan tolak 4K. So masukkan dalam satu kurungan 4 tolak 4K. KS letak di belakang, dia adalah vektor. Tambah 8KY. Okey, Y letak di belakang, dia adalah vektor. Sekarang kamu dah mesti ada 2 atau 3 markah kat sini. 2 markah lah kat sini. Banding pula. Okey, sekarang kita akan banding senang. Yang ini dah senang sebab dah nampak kan. Ini ON, cikgu kata banding mesti 2 vektor yang sama. So sekarang kita akan mula banding 2 vektor ON. ON yang pertama dan ON yang kedua. Banding dia punya XY lah. X dengan Y sebutan dia. Okey, sekarang kita mula buat. 6HX. Sini 4 tolak 4X. So itulah yang kita banding. Bandingkan X dulu. 6H sama dengan 4 tolak 4X. Is that X? 4 tolak 4? Okay.
4 tolak 4K. So tak boleh solve lagi. Ada 2 pun boleh ubah. So tapi kita nampak boleh kecilkan sebab ada tanda sama dengan kan. Boleh bahagikan semua dengan 2. So 3H sama dengan 2 tolak 2K. Dah kecil sikit nombor. Biarkan ini yang pertama. Kemudian kita akan bandingkan Y pula. Bandingkan sebutan Y dia. So itu dia 4H dengan 8K. So 4H sama dengan 8K. So H sama dengan 8 bahagi 4 2K. Tara. Itu yang kedua. Sekarang ganti. Oh, ruang tak panjang. Ganti H sama dengan 2K dalam persamaan 1. 3 darab 2K sama dengan 2 tolak 2K. So 6K sama dengan 2 tolak 2K. So kamu akan dapat K sama dengan 6 tambah 2 is 8K. K sama dengan berapa? 1/4. Okay. Kiralah baik-baik ambil kalkulator kira. Okay, next kita ganti. Ganti sebelah sini pula. Ganti K sama dengan 1/4 dalam 2. Samaan 2. So H sama dengan 2 darab 1/4. It is 1/2 Welly. Okay, thank you Welly. Dan itu dia. Kecil tak kalau cikgu share screen macam ni je? Boleh Okay, ada soalan nak tanya? 5 markah. Dan 1 soalan lagi. Kamu dapat berapa soalan ni? Cikgu buat soalan ni macam tak pusing-pusing. Welly dapat berapa soalan C? 76. Billing dapat berapa soalan C? Billing dapat 20. Lian Ji cuba tak? Soalan C? Soalan C ni soalan 3 markah. Dia letak kat bawah soalan ni agak payah lah. Lian Ji dapat 28. Okey, 3 jawapan yang berbeza. Iva buat tak? Iva ada buat tak soalan ni? Siapa yang buat lagi? Chin. Chin buat berapa? Chin Yi dapat berapa? Cikgu pun dapat jawapan yang berbeza, so jangan risau. Jangan takut. Chin dapat berapa? Chin Yi 14.83. Okay. Saya dapat, Iva, C tak tahu. Saya dapat jawapan lain. Iva dapat berapa? Tulislah. Tak apa. Nampak tak jawapan kawan-kawan semua tak sama? Okay, soalan C tak tahu buat. Okay, jawapan yang diberi adalah 20. So kita nampak billing punya jawapan. Okay, 20. Okay, dia kata cari BL. Soalan dia tadi, gambar rajahnya dia kata macam ni. B kat atas, L kat bawah. Gambar rajah atas Okay, ini adalah A. Kemudian tadi L pergi A tu kita dah tahu itu adalah 8X. Kemudian A pergi B pun kita dah tahu tadi adalah negatif 12X tambah 8Y. Betul tak vektor ni? Betul tak? A pergi B. Semua orang tolong semak sama-sama. Mana cikgu punya snipping tu dah hilang. Tadi, yang tadi kan? Ini ni bahagian ni. Apa kau buat ni? Alright. Dia nak snip dia sekejap ya.
Okey, ini. Kita dah cari tadi dia punya BA kat dalam ni. Okey, BA sama dengan BO tambah OA. Kemudian kita nak AB kan? Kita nak ni panjang ni AB. Jadi itu yang kita dah buat tadi, jawapan pun betul tadi. Negatif 8Y tambah 12X. Itu untuk B pergi A. Negatif 8Y B pergi A. Mana? Ni. Ini adalah negatif 8Y tambah 12X. Okay, boleh follow cikgu semua orang. Itu dia yang ni. Okay, sekarang soalan ini diambil sebahagian daripada gambar rajah di atas. Tak boleh conteng kat sini. Okay, tak cantik. Inilah dia. Okay, negatif 12X tambah 8Y untuk A pergi B. Tukar tanda lah sebab arah cikgu tak sama kan. Sini adalah 8X. Okay, correct. Kemudian dia kata BLA adalah 90 darjah sudut dia. Kalau BLA 90 darjah, kita boleh guna kaedah Pythagoras theorem. Ataupun kita boleh cari vektor BL tu. Vektor BL berapa? Cikgu guna kaedah Pythagoras theorem pun jawapan cikgu tak sama. Bilin guna kaedah apa? Cari BL ke? Okay, kalau kita cari BL adalah BA tambah AL. Okay, BA adalah negatif 12X tambah 8. BA, terbalik arah. Semua orang cuba follow follow perlahan-lahan. BA adalah negatif 12X tambah 12X tolak 8Y. Okay, tukar arah. BA tambah AL adalah negatif 8X. Cikgu macam makin lost ni. Kamu tolong bantu cikgu 12 tolak 8 is 4X. Masa ni lah bateri nak habis. Okay. So itu kita dapat vektor BL. Alright, kita cuba cara ni. Malam cikgu tak cuba cara ni. Kemudian dia kata vektor X tu 3 unit. Maksudnya B pergi L ini dia. Betul ke Biling ni? Betul tak Welly? BL 4X tolak 8Y, tolong semak. Betul 4X tolak 8Y, dia bermula di sini. Okey. Jadi sekarang dia kata satu vektor X itu panjangnya adalah 3 unit. Maksudnya kita boleh ganti 4 darab 3. Kemudian sini untuk X adalah 12. Untuk Y 8 darab Y-nya adalah 2. 8 kali 2, 16. Okay, 8 darab 2, 16. Jadi ini sebutan X-nya, ini sebutan Y-nya. Kita tak boleh terus tambah sebab ini menunjukkan dia arah dia. Kamu fahamkan ini balik, back to basic. 4X tolak 8Y maksudnya dia satu vektor yang dah sengit. Okay. Macam nak cakap. Dia pergi 4S ke kanan dan ke bawah 8Y. Something like that lah vektor dia. Jadi ini adalah menggunakan teorem Pythagoras cikgu rasa. Okay, 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 punca kuasa dapat berapa? Boleh ke guna kaedah ni? Dapat berapa? Dapat 20? Itu jawapan dia. Dapat 20. Okay, kita tak boleh terus tambah tau ni sebab ini menunjukkan satu vektor X, ini satu vektor Y. Jangan terus tambah. Sebab itu panjang yang sengit tu berapa? Macam kamu ada satu vektor. Dia mesti ada pergerakan X, mesti ada pergerakan Y. So yang ni pergerakan dia adalah katakan 12. Yang ini pergerakannya adalah gambar dia macam ni. Cikgu bawa yang ni Cikgu ambil yang ni. Ini saja cikgu keluarkan. Nak dapatkan itu,
Nah, dapatkan itu adalah hasil tambah 4x bergerak 4 ke kanan dan tolak 8y. 4x tolak 8y. Di mana dia? X. Salah cikgu nak tunjuk. Biarlah itu. Biarlah itu. So ini jawapan 20. Guna kaedah teorem Pythagoras. Sebutan X, sebutan Y, Pythagoras theorem. Kan kita ada ini X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 punca kuasakan. Itu magnitude. Okey, dan soalan 18C. Jawapan dia 20. Maksudnya kita kena cari dulu vektor BL. Kita ulang balik sebab markah pun 3 je. Cari vektor BL, kita guna BA tambah AL. Gantikan semua vektor tu, dapat vektor BL 4X tolak 8Y. Kemudian vektor tu X yang dia dah beri, panjang vektor X adalah 3. Okey, so kalau ada 4 darab 3 lah, dapat 12. Untuk sebutan Y-nya, panjang Y tu adalah 2. So 8 darab 2, 16. Jadi kita dapat 2, satu untuk X, satu untuk Y. Pergerakan X, pergerakan Y. Itu panjang dia. Panjang X, panjang Y. Kemudian kita kena cari panjang keseluruhan tu, BL ni berapa, kita guna Pythagoras theorem. Okey, 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Punca kuasakan dapat 20. Dia tak tegak lah sebenarnya gambar rajah tu, saya ingat. Dia boleh saya ingat lagi. Okey, ada soalan tak sampai sini? Boleh? Oh, dah pukul 10.19. Kita dah lebih masa kat situ. Baik. Boleh sekejap kita habiskan yang ni sikit. Yang ni senang je soalan dia. Objek untuk negatif 1. Negatif 1 image objeknya 4. Semua orang boleh follow? Kemudian the range of the relation. Julat hubungan. Kalau julat hubungan, dia nak julat saja bahagian kodomain yang ada objek tu. Okey. Jadi julat kena letak dalam tata tanda set. Negatif 3, negatif 1, 3, 4. Kalau kamu dah buat lah. Okey. Next, soalan B. Fx, Gx. Okey, ini fungsi. Cari G4. Cikgu yakin kamu boleh buat. Kamu just ganti saja G4 sama dengan 2 tolak 3 darab 4. Okey, 2 tolak 12. So, negatif 10. Okey. Kemudian cari nilai N. Ini soalan ni kamu jangan panik. Kamu follow saja. Ini kamu kena faham Fn tambah 3 itu adalah, N tambah 3 adalah objek untuk fungsi F. So, kita ambil dan ganti dalam fungsi F. Jadi fungsi F kita adalah 3x tolak 5. So kita gantikan x-nya dengan n tambah 3. Okey, tolak 5. Frame-nya masih lagi fungsi F. Okey. Sama dengan 1/5 G4. G4 tadi jangan pening-pening lagi. Kita dah kira negatif 10. Okey. So di sini kita kira, darabkan ke dalam, dapat nilai n nanti. 3n tambah 9 tolak 5 sama dengan negatif 2. So dapatlah n negatif 2 tambah 5 is 3. 3 tolak 9 is 3 tolak 9 negatif 6. Negatif 6 bahagi 3 is negatif 3. Alright. Cikgu habiskan yang ni sebab cikgu dah letak. Okay, last one. Okay, sketch. Sketch graph y sama dengan modulus g(f(x). Ni, dia suruh cari ni . Okey, cari g(f(x). g(f(x) maksudnya kita gubahkan f masuk dalam g. Pun cikgu rasa kamu boleh buat. F masuk dalam g. So 2 tolak 3. F masuk kat sini. Okey, 2 tolak 3, 3x tolak 5. Okey, 2 tolak 3, 3x tolak 5. Ini maksudnya fungsi F masuk dalam fungsi G. Maknanya kamu selesaikan 2 tolak 9x tambah 15. So 2 tambah 15, 17 tolak 9x. Okey. Seterusnya lakarkan graf ini. N sama dengan 2. N sama dengan 2 ni. Yang G. Negatif 2. Alright, negatif 2. Thank you.
Okay. Kita dua salah kira Okay, so GFX, kemudian dia minta kamu lakarkan graf modulus GFX ni, modulus. Y sama dengan modulus 17 tolak 9X. So kena buat garis lurus lah. Kalau tak modulus Y sama dengan negatif 9X tambah 17. Okay, graf garis lurus. Dia nak daripada X kosong sampai 3. So kena hati-hati dengan itu. 1, 2. So bila S kosong Y sama dengan 17. Okay, pintasan Y. Bila X Y kosong, kalau Y kosong, X sama dengan 17 per 9. 17 per 9 kat mana? Ni. Y sama dengan kosong, X sama dengan, betul kan? 17 per 9. Betul ke? Kat sinilah lebih kurang X sama dengan 17 per 9. So cikgu ada salah buat ni. 3 kali 3, 9. Siapa dah buat? 15 tambah 2, 17 tolak 9. Okay, dia bergantung pada kita punya ni. X, Y. Kalau tak dapat macam tu, kita buatlah jadual. Kalau tak, cikgu nampak dia akan pergi macam ni lah, pantul. Okay, dia akan terpantul kat situ. S kosong, kamu cari Y dia 17. Kemudian cari X1, cari X2, cari X3. Macam ni kita buat. Okay, kalau X sama dengan 3, 8, 1, 10. Apa tu? Ni ke? 8, 1, 10 ke? Okay, Y dia. Thank you. 8, 1, 10. Okay, 3, X2. Y sama dengan 1 kat sini. Ni betul lah. 17 per 9. X3, Y 10 kat sini kena tulis. Okay. Kat sini, betul lah. Bila Y kosong, X akan pergi 17 per 9. Bila 1 kat sini 8. Okay, 1, 8. Jadi ni dia graf. Modulus maksudnya pantulkan dia. Okay, modulus maksudnya semua jawapan yang negatif kita pantulkan. Baik, cikgu rasa yang lain okey, cuma lakaran je lah. Soalan yang lain tu cikgu yakin kamu boleh buat. Yang ini, soalan ini dan cikgu agak-agak soalan ini. Okay, kalau pelajar tersangkut-sangkut sikit kat situ. Yang lain tu senang saja untuk soalan fungsi. Baik, kita habis untuk hari ni sampai soalan 19. Kamu boleh rujuk balik nanti nota yang cikgu akan kepilkan sekali. Cikgu ada record nanti. Hari ni tak dapat lah, mungkin besok. Sebab lambat lain cikgu. Okey, ada soalan tak? Nak tanya apa-apa hari ni? Ada nak tanya soalan apa-apa ke? Tak ada? Very good. Orang lain? Ciyun okey, Ciyun buat latihan banyak-banyak Cuba dapat A+. Billing pun cuba buat banyak latihan. Minru okey, hari ni Minru ada. Tahniah, ramai juga yang masuk tadi walaupun lambat. Okey, cikgu rasa kalau tak ada masalah, nak tanya sekarang tak ada masalah, kita berhenti dulu. Kalau nanti ada tiba-tiba ada soalan nak tanya, tanya cikgu. Okey, PM jangan segan-segan. Boleh say goodbye, boleh say thank you and then boleh leave the class. Okay, Iba. Oh, Iba. Sorry, Iba. Cikgu baru nampak. Terima kasih, cikgu. Okay. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay, bye. Okay, sama-sama.